Assalamualaikum. Welcome to my channel. Selamat datang ke channel YouTube saya, Forex ABC. Jadi untuk video pertama ini, saya akan membuat sedikit pengenalan kepada Forex. Okey, Forex adalah kata singkatan untuk foreign exchange atau yang lebih dikenali sebagai kurs niaga wang, yang merupakan satu jenis perdagangan yang memperdagangkan mata wang sesuatu negara terhadap mata wang negara lain, yang melibatkan pasar-pasar wang utama di dunia selama 24 jam secara berterusan. Pergerakan pasar forex bermula dari pasar New Zealand dan Australia, yang terus ke pasar Asia iaitu Jepun, Singapura dan Hong Kong, ke pasar Eropah iaitu London, Frankfurt dan sampai ke pasar Amerika, United States. Jadi ada 3 fasa penting dalam foreign exchange ini, iaitu yang pertama ialah Tokyo Open. Tokyo Open akan bermula daripada jam 8 pagi hingga 9 pagi. London Open daripada 3 petang hingga 4 petang, dan US Open dari 8 malam ke 9 malam. Jadi basically dalam foreign exchange ni ada 2 term yang merupakan sangat penting, iaitu supply and demand. Jadi secara ringkasnya, saya akan terangkan supply and demand. Jadi sebagai contoh, pengimport dan pengeksport banyak akan menunggu masa dan harga terbaik untuk membeli atau menjual mata wang sesuatu negara. Sebagai contoh, kilang Proton di Malaysia akan memberi mata wang yen untuk mengeksport part dari Jepun. Jadi Proton akan menunggu untuk membeli yen dengan harga terendah atau terbaik, dan manakala pengeksport pula akan menjual barang mereka dengan harga USD. Di sini mereka akan menunggu harga USD tertinggi dan terbaik. Akan terjadi permintaan iaitu demand dan juga penawaran, di mana supply di pasaran mata wang. Pengilang pengeksport akan membeli mata wang melalui bank di Malaysia. Jadi di dunia ini terdapat pelbagai jenis mata wang. Jadi daripada gambar rajah ni kita lihat pasaran mata wang dunia. Terdapat banyak jenis, iaitu broker, commercial company, major bank dan bermacam-macam. Jadi yang berdasarkan gambar rajah tersebut, urusan mata wang dunia adalah dikawal oleh central bank, di mana tugas utama ia adalah untuk mengawal interest rate mata wang negara tersebut supaya berdaya saing di peringkat global. Antara central bank yang utama yang ada di dunia ini adalah Federal Reserve USA, BOE iaitu Bank of England UK, BOJ Bank of Japan di Japan, ECB European Central Bank di Europe, RBA Reserve Bank iaitu Australia, dan Malaysia adalah bank negara. Jadi apa kepentingan bank-bank ini? Kita kena berjaga-jaga apabila ada news mengenai interest rate yang dikeluarkan oleh central bank ini. Hal ini kerana ia akan memberi impak yang amat besar terhadap mata wang negara tersebut dan akan membuat pergerakan sehingga 100 hingga 400 pip dalam masa 1 jam. Okey, secara asasnya forex mempunyai 3 tingkat atau tier, di mana tier pertama adalah liquidity provider, tier kedua broker, dan tier ketiga retailer, iaitu kita. Okey, untuk tier yang pertama di mana liquidity provider. Liquidity provider adalah terdiri daripada bank-bank besar ataupun institut kewangan di negara. Jadi dalam forex trading ni, yang liquidity provider yang paling besar adalah Deutsche Bank. Jadi liquidity provider ni akan menyambungkan banyak broker dan juga trader untuk invest di dalam market ni untuk meningkatkan liquidity. Jadi apabila liquidity itu semakin tinggi, maka dia akan meredahkan spread, jadi akan meningkatkan
cost trading. Tugas utama liquidity provider adalah untuk provide liquidity, small spread dan mengambil keuntungan melalui spread. Yang kedua adalah broker. Broker adalah firma yang menawarkan pertukaran uh, currency untuk trader dan juga menyediakan platform untuk trader membuat trading, di mana untuk membeli dan menjual currency foreign dan juga local. The currency trading broker iaitu broker yang menyediakan platform trading, juga dikenali sebagai retail forex broker, yang mana dia handle a very small portion of the volume of the overall foreign exchange market. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, untuk part 2 kepada introduction kepada forex. Jadi untuk part 1 hari itu saya telah terangkan sampai broker. Jadi sekarang ni saya akan menerangkan untuk cara membuka akaun di broker yang bagus. Untuk yang pertama adalah ECN account. ECN juga bermaksud Electronic Communication Network, yang mana adalah salah satu cara untuk kita join forex market. Jadi ECN juga kita boleh lihat sebagai salah satu cabang untuk connect market-market yang mana terdiri daripada participant yang mempunyai liquidity yang rendah melalui forex ECN broker. Jadi kebaikan membuka ECN account ini, yang pertama ialah dia mempunyai small spread, di mana spreadnya hanyalah 0.1 hingga 0.2. Selain itu, yang kedua adalah urus niaga yang kita lakukan di forex trading akan terus masuk direct ke tier 1 atau liquidity provider. Selain itu, dia juga mempunyai urusan yang terus berkaitan dengan urus niaga. Seterusnya, ECN account juga hanyalah untuk broker yang diiktiraf sahaja. Jadi kita boleh lihat di sini ECN account amat mengamalkan urusan urus niaga yang terus. Selain itu, kita juga mendapat harga yang terus dari liquidity provider melalui live data. Yang ketiga, yang keenam, tidak menggunakan stop hunting kerana spread yang kecil. Seterusnya, ECN account adalah mempunyai lebih selamat dan juga sesuai untuk jangka panjang. Maximum leverage yang di-offer ialah 1/500 untuk bawah 1000 USD dan 1/200 untuk amount yang lebih besar. Jadi kelemahan ECN account adalah dikenakan komisen untuk setiap M3 dan exit 7% dari nilai PIP hanya sekali sahaja. Selain itu, kelemahan ECN account ini adalah modal permulaan yang agak besar, iaitu minimum 100 USD. Kesimpulannya, kita amat digalakkan untuk membuka ECN account untuk modal 500 USD dan ke atas kerana spread ni yang sangat kecil. Yang kedua, STP account. STP adalah bermaksud straight through processing account, yang mana this type of broker typically puts some or all of your orders directly to the market. This is a hybrid model between market maker, and the ECN. Some brokers though say they are STP while they are actually MM. You can never tell, and sometimes they do a bit of both. The market maker and for loser, and the STP for winners.
So ada beberapa keburukan untuk STP account ni. Yang pertama adalah slow execution, di mana untuk kita place the order akan mengalami delay. Slow execution with plenty of free quotes. If you are a loser, your broker might end up moving you to the market making service. STP broker akan memberi anda harga bid dan ask yang lebih berbanding apa yang mereka dapat dari liquidity provider. Sebagai contoh, mereka mendapat spread sebanyak 0.2 daripada liquid provider mereka, tetapi mereka offer spread 2.2 kepada pelanggan mereka. Broker STP akan markup spread untuk mencari keuntungan supaya dapat meneruskan perniagaan mereka. Tidak mengenakan komisen untuk setiap bulan seniaga kerana mereka sudah membuat markup spread. Yang ketiga adalah market maker. Jadi ada dua jenis broker, iaitu dealing desk and no dealing desk. Dealing desk ini adalah market maker, manakala no dealing desk adalah STP dan ECN and STP. Market maker, also called a dealing desk, and MM is an artificial type of broker because it doesn't reflect the market directly, but simply quotes prices which are similar to what the market display. Any order you enter is processed internally and never goes out to the market. Jadi keburukan ni adalah every dollar you gain goes out of the broker's pocket, and every dollar you lose end up in its pocket. Jadi ramai di antara pelabur forex yang rugi di dalam perniagaan forex adalah kerana mereka menggunakan broker market maker. Jadi market maker ni kita boleh katakan sebagai scammer. Sebab kita boleh lihat contoh scammer dari segi market maker ni adalah ia menawarkan spread yang sangat besar, menawarkan sistem pairing seperti MLM, menggalakkan para trader mencari pelabur atau downline seperti sistem MLM, dan memberi jaminan pelanggan yang fix setiap bulan. Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni kita akan teruskan dengan introduction to forex for part 3. So first kita akan belajar apa itu spread, macam mana itu bid dan ask. So the spread is the difference between the buy, also called bid price, and the sell, also called ask price. Two prices are given for a currency pair. So as example, if a trader buys any currency and immediately sells it, and no change in the exchange rate has happened, the trader will lose money. The reason for this is that the bid price is always lower than the ask price. So kita kenal tayar ketiga, iaitu retailer or trader itu sendiri. Trader adalah orang perseorangan atau syarikat yang cuba membuat keuntungan dengan membeli mata wang secara rendah dan menjual pada harga tinggi. Jadi ada beberapa type of order di dalam forex ni. Yang pertama adalah market order. Market order ni kita membuat instant execution, di mana kita buy at ask price and sell at bid price. Kita akan beli dari broker dan jual juga kepada broker. Yang kedua adalah pending order limit, di mana stop order menjadi supply ataupun demand. Kita akan set nilai di mana kita akan start order dan nilai di mana kita akan jual. Sebagai contoh di dalam gambar rajah ni, sekarang current market berada di market price. Jadi kita set buy stop area sini, di mana
apabila market price melonjak naik, dia akan automatically execute untuk buy, dan sini kita letak buy limit, di mana if kita market tu drop, dia automatic akan sell. Jadi seterusnya kita akan belajar untuk entry, stop loss, order dan take profit. Contoh stop loss and take profit terhadap buy order. Apabila buy market price, di mana market harga sedang melonjak naik. Apabila kita buy market price, kita akan meletakkan TP untuk take profit dan stop loss SL. Sebenarnya apa yang berlaku adalah, yang pertama, order take profit kita akan menjadi order sell limit. Apabila kita memasuki pasaran dengan buy, maka exit keluar pasaran mestilah sell. Oleh kerana take profit kita adalah exit pasaran, maka ia akan menjadi order sell. Dan kerana order sell kita berada di tingkat atas harga pasaran, maka order take profit kita akan menjadi sell limit. Yang kedua, order stop loss kita akan menjadi sell stop. Apabila kita memasuki pasaran dengan order buy, maka exit kita akan menjadi order sell. Oleh kerana stop loss kita berada di bawah harga pasaran, maka order stop loss kita akan menjadi sell stop. Di sini kita seterusnya belajar stop loss dan take profit terhadap sell order. Apabila kita sell market price, kita akan meletakkan TP untuk take profit dan SL untuk stop loss. Yang pertama, order take profit kita akan menjadi order buy limit. Apabila kita memasuki pasaran dengan sell, maka exit keluar pasaran mestilah buy. Oleh kerana take profit kita adalah exit pasaran, maka ia akan jadi order buy. Dan kerana order buy kita berada di bawah harga pasaran, maka order take profit kita akan menjadi buy limit. Yang ketiga, order stop loss kita akan menjadi buy stop. Apabila kita memasuki pasaran dengan order sell, maka exit kita akan jadi order buy. Oleh kerana stop loss kita berada di atas harga pasaran, maka order stop loss kita akan menjadi buy stop. Seterusnya kita akan belajar market depth order book, yang di mana setiap order yang dilakukan oleh para trader akan dimasukkan di dalam broker order book semua order. Semua order buy sell, stop loss dan take profit, di mana stop loss adalah dalam bentuk buy stop atau sell stop, dan take profit adalah buy limit dan juga sell limit. Daripada gambar rajah ni, kita lihat warna merah sini dan biru menunjukkan senarai order yang sedang dilakukan oleh para trader. Semua order adalah dalam bentuk million. Order inilah yang akan menyebabkan price market bergerak. Seterusnya, Oanda order book. Selain daripada si trader, anda juga boleh melihat longgokan order di dalam lembik Oanda. Di page link Oanda ini, pihak broker Oanda secara telus menunjukkan di mana order para klien mereka. Di sini kita dapat melihat senarai order yang dilakukan oleh para klien Oanda. Seterusnya kita akan melihat masalah big trader dan liquidity. Liquidity describes the degree to which an asset or security can be quickly bought or sold in the market without affecting the asset's price. Market liquidity refers to the extent to which a market, such as a country's stock market or a city's real estate market, allows assets to be bought and sold at stable price. Cash is the most liquid asset, while real estate, fine art and collectible are all relatively liquid. Okey, secara ringkasnya, liquidity bermaksud kebolehan membeli sesuatu dengan mudah tanpa menggerakkan harga yang terlalu banyak. Okay, berdasarkan trading rules, if you want to buy, you must find sellers. If you want to sell, you must find buyers.
Berdasarkan kepada trading rules, ianya tidak memberi masalah kepada retail trader kerana volume membeli atau jualan yang kecil. Tetapi ia memberi masalah besar kepada big trader atau institute trader kerana volume yang besar. Uh, Hi guys, welcome back to my channel. So untuk introduction Forex part 4, saya akan menerangkan beberapa istilah dalam Forex supaya lagi memudahkan kita untuk trading. Jadi yang pertama yang paling lazim sekali dalam Forex adalah pips. Pips bermaksud nilai perpuluhan terkecil untuk sepasang mata wang. Jadi nilai untuk satu pips adalah bersamaan 0.000010. Bagi pair yang mempunyai JPY sebagai quote, 1 pips bersamaan 0.01. Okay, sebagai contoh, jika harga pair USD dan CHF turun dari 1.01 kepada 1.0, ini bermakna ia telah turun sebanyak 100 pips jika kita tolak titik perpuluhan dia. Jadi tips bagi mengelakkan kekeliruan dalam mengira pips, kita abaikan sahaja desimal kelima. Jadi daripada 1.01 kita baca sebagai 1.0100 sahaja. Okey, istilah kedua adalah buy atau long dan sell atau short. Jadi seperti yang kita tahu, pasaran forex bergerak ke atas dan bawah. Anda boleh mengauk untung ketika harga naik, iaitu bullish, maupun turun, bearish. Jadi anda perlu, jika position anda tepat, anda akan meraih untung, profit. Anda perlu close position anda, barulah keuntungan tersebut menjadi milik anda. Jadi ini saya ingin ingatkan, apabila anda buy, jangan tekan butang sell untuk close position. Sama juga dengan sell, jangan tekan button buy untuk close position. Tidak kira sama ada kita buy atau sell, akan terdapat satu butang untuk close position. Kliklah pada button tersebut dan profit atau loss akan jadi milik kita. Okey, yang ketiga adalah ask price, buy or long, dan bid price, sell or short. Jadi apabila kita buy atau long, kita akan buy pada harga S price. Manakala apabila kita short atau sell, kita akan sell pada harga bid. Contoh, ask price untuk GBP USD adalah 1.425 manakala bid price adalah 1.4250. Jadi apabila kita buy, kita akan buy pada 1.425. Baik saja position anda dibuka, kita akan dapati harga semasa kita post adalah 1.4250 di mana harga bid, dan kita akan berada dalam keadaan rugi sebanyak 3 pip. Jadi mengapa ini berlaku adalah disebabkan spread. Spread ini adalah disebabkan perbezaan di antara harga bid dan ask. Itu adalah maksud spread. Jadi merujuk kepada contoh tadi, spread bagi GBP USD adalah hasil tolak harga bid dan price, ask price, iaitu 1.425. Kita tolak 1.4250, kita akan dapati sebanyak 3 pips. Dan jika kita sell pula, kita akan sell pada harga bid, iaitu 1.4250. Tapi profit dikira berbandingkan harga ask, iaitu 1.425. Okey, seterusnya kita akan belajar istilah profit, loss dan break even, iaitu untung, rugi dan pulangan modal. Jadi untuk position buy, kita akan mendapat untung jika harga akan naik, tapi kita akan rugi jika harga tersebut turun. Okay, sebagai contoh, kita buy pair USD dan CHF di 0.9850, dan 1 jam selepas itu harga naik ke 0.9900.
Jadi ini bermakna position kita telah dapat untung sebanyak 50 pip. Jadi untuk position sell pula, kita akan mendapat untung jika price turun, tetapi kita akan rugi jika price naik. Okey, sebagai contoh, jika kita sell AUD USD pada harga 0.6800 dan harga turun selepas 2 jam kepada 0.6700. Jadi ini berarti kita sudah ada profit sebanyak 100 pip. Sebaliknya, jika price terus meningkat ke 0.6900, hal ini akan menyebabkan kita rugi sebanyak 100 pip. Jadi untuk break even, jika harga open position dan harga close position itu sama, kita akan dapat pulangan modal. Contoh, kita buy USD CHF pada harga 1.050 dan bergerak, harga market akan bergerak ke atas dan turun semula pada paras 1050, kita akan mengalami break even, iaitu pulangan modal. Disebabkan harga open dan kita close sama. Inilah yang dinamakan break even, iaitu tidak mempunyai profit atau loss. Okey, seterusnya saya akan menerangkan istilah stop loss, iaitu kita ringkaskan sebagai SL. SL adalah satu paras harga rugi maksimum yang kita sanggup tanggung. Jika price bergerak ke arah yang bertentangan dengan position anda, ia serta kewajipan dan kemestian untuk meminimumkan kerugian kita. Okey, sebagai contohnya, jika kita buy pair New Zealand dollar USD pada harga 0.6400 dan menjangkakan price tidak akan bergerak ke bawah lebih daripada 50 pip, jadi kita akan set SL pada harga 0.6350, iaitu 50 pip ke bawah. Tetapi malangnya price bergerak ke bawah sehingga 200 pip ke 0.6200. Walau bagaimanapun, kita hanya akan mengalami kerugian sebanyak 50 pip sahaja. Dan ini kerana kita akan close position secara automatik pada harga 0.6350 disebabkan kita telah meletakkan stop loss kita pada 50 pip sahaja. Jadi, apa yang berlaku jika kita tidak meletakkan stop loss adalah kita akan mengalami kerugian sebanyak 200 pip. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang istilah target profit. Target profit atau take profit. Ini istilah kita guna. Ia adalah paras harga di mana anda mahu broker close position setelah target keuntungan dicapai. Jadi, setelah kita meletakkan satu position buy dan menjangkakan price akan naik, kita akan letakkan take profit supaya dia akan close automatic. Contohnya, jika kita sell USD CAD pada 1.4450 dan kita akan menjangkakan price akan turun sebanyak 100 pip ke 1.4350, maka kita set take profit pada 1.4350. Dan jika benar price bergerak mengikut jangkaan kita dan sampai kepada 1.4350, position kita akan ditutup secara automatik pada position ini dan kita akan berjaya meraih profit sebanyak 100 pip. Jadi position atau trade kita boleh buka melalui dua cara, iaitu secara terus daripada market pada harga semasa, iaitu manual entry atau market execution. Ini kita hanya perlu klik buy atau sell dan position anda akan terus dibuka. Ataupun kita perlu menempah harga untuk buy. Ini kita guna istilah pending order. Kita akan meletakkan satu order untuk pasaran harga kita, di mana position anda akan dibuka apabila harga mencecah pending order anda.
Jadi pending order ni pula dia terdiri pada dua jenis, iaitu stock order (SO) dan limit order. Okey, untuk stock order ialah tempahan harga di atas harga semasa jika ingin buy atau stop, dan di bawah harga. Hi, welcome back to my channel. So untuk uh, introduction kepada forex untuk part 5, saya akan menerangkan tentang sambung berkenaan dengan pending order. Jadi untuk pending order, kita ada dua jenis, iaitu stop order dan juga limit order. Jadi untuk stop order ialah tempahan harga di atas harga semasa, yang mana kita jika ingin buy bersamaan dengan buy stop, atau tempahan harga di bawah harga semasa jika kita ingin sell. Untuk limit order pula, ia digunakan apabila kita ingin buy pada harga di bawah harga semasa atau sell di atas harga semasa. Dalam erti kata lain, jika kita ingin buy low atau sell high, kita akan gunakan limit order. Okey, sebagai contoh, harga semasa AUD USD adalah pada 0.7148. Jadi kita boleh buy stop pada harga di atas 0.7148 atau sell stop di bawah 0.7148. Katakan jika kita buy stop di 0.7165, apabila harga naik dan sampai ke 0.7165, position buy kita akan dibuka secara automatik. Begitu juga sebaliknya jika kita membuat sell stop. Untuk buy limit dan sell limit pula, ia adalah sebaliknya. Jadi kita akan kembali ke rajah sebelum ni, atau video tutorial sebelum ini saya telah sediakan. Jadi seterusnya, sesetengah broker mengenakan syarat jarak untuk membuat pending order ini berbeza 5 pip daripada harga semasa. Sebagai contohnya, FX Citizen ada juga yang mensyaratkan 10 pip. Jadi ia bergantung pada broker yang kita gunakan, kerana syarat yang digunakan oleh setiap broker adalah berlainan. Tapi kita tak perlu risau kerana ini adalah normal. Jadi dalam teknik yang saya gunakan, saya jarang menggunakan market order kerana ia dipengaruhi oleh emosi dan kebanyakan masanya menyebabkan loss. Jadi kita kena gunakan pending order untuk trade jika ingin mengaut untung yang besar dalam forex. Malah trade menggunakan pending order adalah lebih selamat dan mudah. Okey, seterusnya, secara jujurnya, saya lebih gemarkan limit order berbanding stop order. Hal ini kerana limit order lebih lumayan dan selamat berbanding stop order. Trade pada retracement menggunakan limit order kurang berisiko berbanding pada breakout menggunakan stop order. Ini kerana apabila price breakout, kita tidak dapat tahu sejauh mana ia akan pergi. Seterusnya saya akan menunjukkan hari yang terbaik untuk kita lakukan trade. Jadi hari yang terbaik untuk trade adalah hari Selasa hingga Khamis. Manakala hari-hari yang tidak digalakkan untuk trade pula ialah Isnin dan Jumaat. Waktu terbaik untuk trade, jadi time zone bagi setiap pasaran forex adalah berbeza-beza. Jadi terdapat 4 time zone yang utama, iaitu Australia, New Zealand, Jepun, Euro dan UK, dan US dan Kanada. Time zone bagi setiap satunya mengikut waktu Malaysia adalah seperti berikut. Jadi waktu yang terbaik untuk kita trade adalah daripada pukul 3 petang hingga 12 malam, iaitu ketika market Jepun, Euro atau UK dan US Kanada sedang dibuka. Jadi mengikut kajian yang telah dijalankan, volume trading adalah tertinggi dalam pertengahan time zone ini berbanding pada waktu-waktu lain.
Malah anda juga tidak dapat mengambil keuntungan yang menarik dalam time zone ini kerana pergerakannya sangat aktif berbanding sebelum pukul 3 petang kerana market besar iaitu Euro dan US sedang tidur. Jadi, hari-hari yang tidak digalakkan trade ini, contohnya hari Isnin, ia tidak digalakkan kerana hari Isnin merupakan hari di mana market dibuka semula selepas weekend. Jadi pergerakannya masih belum panas dan banyak false signal yang terbentuk. Selain hari Isnin, hari Jumaat juga kita tidak digalakkan sebab hari Jumaat ni aktiviti pengambilan untung banyak terjadi pada hari Jumaat kerana trader mahu mengelakkan risiko gap pada hari Isnin. Jadi pergerakan harga menjadi tidak menentu dan trader boleh terdedah pada risiko gap. Okey, seterusnya International Public Holiday. Contohnya Christmas, Chinese New Year. Market bergerak dengan sangat perlahan kerana volume adalah sedikit disebabkan ramai trader bercuti. Okey, yang last ni yang paling penting iaitu major news release. Jadi apabila major news release ni, price akan bergerak secara drastik dan secara tidak menentu. Okey. Assalamualaikum. Welcome to my channel. Selamat datang ke channel YouTube saya, Forex ABC. Jadi untuk video pertama ini, saya akan membuat sedikit pengenalan kepada Forex. Okey, Forex adalah kata singkatan untuk Foreign Exchange atau yang lebih dikenali sebagai kursus niaga wang, yang merupakan satu jenis perdagangan yang memperdagangkan mata wang sesuatu negara terhadap mata wang negara lain, yang menyebabkan pasar-pasar wang utama di dunia selama 24 jam secara berterusan. Pergerakan pasar Forex bermula dari pasar New Zealand dan Australia yang terus ke pasar Asia iaitu Jepun, Singapura dan Hong Kong, ke pasar Eropah iaitu London, Frankfurt dan sampai ke pasar Amerika, United States. Jadi ada 3 fasa penting dalam foreign exchange ini, iaitu yang pertama ialah Tokyo Open. Tokyo Open akan bermula daripada jam 8 pagi hingga 9 pagi. London Open daripada 3 petang hingga 4 petang dan US Open dari 8 malam ke 9 malam. Jadi basically dalam foreign exchange ni ada 2 term yang merupakan sangat penting iaitu supply and demand. Jadi secara ringkasnya saya akan terangkan supply and demand. Jadi sebagai contoh, pengimport dan pengeksport banyak akan menunggu masa dan harga terbaik untuk membeli atau menjual mata wang sesuatu negara. Sebagai contoh, kilang Proton di Malaysia akan memberi mata wang yen untuk mengeksport part dari Jepun. Jadi Proton akan menunggu untuk membeli yen dengan harga terendah atau terbaik, dan manakala pengeksport pula akan menjual barang mereka dengan harga USD. Di sini mereka akan menunggu harga USD tertinggi dan terbaik. Akan terjadi permintaan iaitu demand dan juga penawaran di mana supply di pasaran mata wang. Pengilang pengeksport akan membeli mata wang melalui bank di Malaysia. Jadi di dunia ini terdapat pelbagai jenis mata wang. Jadi daripada gambar rajah ni kita lihat pasaran mata wang dunia. Terdapat banyak jenis iaitu broker, commercial company, major bank dan bermacam-macam. Jadi yang berdasarkan gambar rajah tersebut, urusan mata wang dunia adalah dikawal oleh central bank, di mana tugas utama ia adalah untuk mengawal interest rate mata wang negara tersebut
supaya berdaya saing di peringkat global. Antara central bank yang utama yang ada di dunia ini adalah Federal Reserve USA, BOE iaitu Bank of England UK, BOJ Bank of Japan di Japan, ECB European Central Bank di Europe, RBA Reserve Bank iaitu Australia dan Malaysia adalah bank negara. Jadi apa kepentingan bank-bank ini? Kita kena berjaga-jaga apabila ada news mengenai interest rate yang dikeluarkan oleh central bank ini. Hal ini kerana ia akan memberi impak yang amat besar terhadap mata wang negara tersebut dan akan membuat pergerakan sehingga 100 hingga 400 pip dalam masa 1 jam. Okey, secara asasnya forex mempunyai 3 tingkat atau tier, di mana tier pertama adalah liquidity provider, tier kedua broker dan tier ketiga retailer, iaitu kita. Okey, untuk tier yang pertama di mana liquidity provider adalah terdiri daripada bank-bank besar ataupun institut kewangan di negara. Jadi dalam forex trading ni, yang liquidity provider yang paling besar adalah Deutsche Bank. Jadi liquidity provider ni akan menyambungkan banyak broker dan juga trader untuk invest di dalam market ni untuk meningkatkan liquidity. Jadi apabila liquidity itu semakin tinggi, maka dia akan meredahkan spread, jadi akan meningkatkan cost trading. Tugas utama liquidity provider adalah untuk provide liquidity, small spread dan mengambil keuntungan melalui spread. Yang kedua adalah broker. Broker adalah firma yang menawarkan pertukaran uh, currency untuk trader dan juga menyediakan platform untuk trader membuat trading, di mana untuk membeli dan menjual currency foreign dan juga local. The currency trading broker iaitu broker yang menyediakan platform trading, juga dikenali sebagai retail forex broker, yang mana dia handle a very small portion of the volume of the overall foreign exchange market. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, untuk part 2 kepada introduction kepada forex. Jadi untuk part 1 hari itu saya telah terangkan sampai broker. Jadi sekarang ni saya akan menerangkan untuk cara membuka akaun di broker yang bagus. Untuk yang pertama adalah ECN account. ECN juga bermaksud Electronic Communication Network, yang mana adalah salah satu cara untuk kita join forex market. Jadi ECN juga kita boleh lihat sebagai salah satu cabang untuk connect market-market yang mana terdiri daripada participant yang mempunyai liquidity yang rendah melalui forex ECN broker. Jadi kebaikan membuka ECN account ini, yang pertama ialah dia mempunyai small spread, di mana spreadnya hanyalah 0.1 hingga 0.2. Selain itu, yang kedua adalah urus niaga yang kita lakukan di forex trading akan terus masuk direct ke tier 1 atau liquidity provider. Selain itu, dia juga mempunyai urusan yang terus berkaitan dengan urus niaga. Seterusnya, ECN account juga hanyalah untuk broker yang diiktiraf sahaja.
Jadi kita boleh lihat di sini ECN account amat mengamalkan urusan urus niaga yang terus. Selain itu, kita juga mendapat harga yang terus dari liquidity provider melalui live data. Yang ketiga, yang keenam, tidak menggunakan stop hunting kerana spread yang kecil. Seterusnya, ECN account adalah mempunyai lebih selamat dan juga sesuai untuk jangka panjang. Maximum leverage yang di-offer ialah 1/500 untuk bawah 1000 USD dan 1/200 untuk amount yang lebih besar. Jadi kelemahan ECN account adalah dikenakan komisen untuk setiap M3 dan exit 7% dari nilai PIP hanya sekali sahaja. Selain itu, kelemahan ECN account ini adalah modal permulaan yang agak besar, iaitu minimum 100 USD. Kesimpulannya, kita amat digalakkan untuk membuka ECN account untuk modal 500 USD dan ke atas kerana spread ni yang sangat kecil. Yang kedua, STP account. STP adalah bermaksud straight through processing account, yang mana this type of broker typically puts some or all of your orders directly to the market. This is a hybrid model between market maker, and the ECN. Some brokers though say they are STP while they are actually MM. You can never tell, and sometimes they do a bit of both. The market maker and for loser, and the STP for winners. So ada beberapa keburukan untuk STP account ni. Yang pertama adalah slow execution, di mana untuk kita place the order akan mengalami delay. Slow execution with plenty of free quotes. If you are a loser, your broker might end up moving you to the market making service. STP broker akan membeli anda harga bid dan ask yang lebih berbanding apa yang mereka dapat dari liquidity provider. Sebagai contoh, mereka mendapat spread sebanyak 0.2 daripada liquid provider mereka, tetapi mereka offer spread 2.2 kepada pelanggan mereka. Broker STP akan markup spread untuk mencari keuntungan supaya dapat meneruskan perniagaan mereka. Tidak mengenakan komisen untuk setiap bulan niaga kerana mereka sudah membuat markup spread. Yang ketiga adalah market maker. Jadi ada dua jenis broker, iaitu dealing desk and no dealing desk. Dealing desk ini adalah market maker, manakala no dealing desk adalah STP dan ECN and STP. Market maker, also called a dealing desk, and MM is an artificial type of broker because it doesn't reflect the market directly, but simply quotes prices which are similar to what the market display. Any order you enter is processed internally and never goes out to the market. Jadi keburukan ni adalah every dollar you gain goes out of the broker's pocket, and every dollar you lose end up in its pocket. Jadi ramai di antara pelabur forex yang rugi di dalam perniagaan forex adalah kerana mereka menggunakan broker market maker. Jadi market maker ni kita boleh katakan sebagai scammer. Sebab kita boleh lihat contoh scammer dari segi market maker ni adalah ia menawarkan spread yang sangat besar, menawarkan sistem pairing seperti MLM, menggalakkan para trader mencari pelabur atau downline seperti sistem MLM, dan memberi jaminan pelanggan yang fix setiap bulan. Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni kita akan teruskan dengan introduction to forex for part 3. So first kita akan belajar apa itu spread.
macam mana itu bid dan ask. So the spread is the difference between the buy, also called bid price, and the sell, also called ask price. Two prices are given for a currency pair. So as example, if a trader buys any currency and immediately sells it, and no change in the exchange rate has happened, the trader will lose money. The reason for this is that the bid price is always lower than the ask price. So kita kenal tayar ketiga, iaitu retailer or trader itu sendiri. Trader adalah orang perseorangan atau syarikat yang cuba membuat keuntungan dengan membeli mata wang secara rendah dan menjual pada harga tinggi. Jadi ada beberapa type of order di dalam forex ni. Yang pertama adalah market order. Market order ni kita membuat instant execution, di mana kita buy at ask price and sell at bid price. Kita akan beli dari broker dan jual juga kepada broker. Yang kedua adalah pending order limit, di mana stock order menjadi supply ataupun demand. Kita akan set nilai di mana kita akan start order dan nilai di mana kita akan jual. Sebagai contoh di dalam gambar rajah ni, sekarang current market berada di market price. Jadi kita set buy stop area sini, di mana apabila market price melonjak naik, dia akan automatically execute untuk buy, dan kita sini kita letak buy limit, di mana if kita market to drop, dia automatic akan sell. Jadi seterusnya kita akan belajar untuk entry, stop loss, order dan take profit. Contoh stop loss and take profit terhadap buy order. Apabila buy market price, di mana market harga sedang melonjak naik. Apabila kita buy market price, kita akan meletakkan TP untuk take profit dan stop loss SL. Sebenarnya apa yang berlaku adalah, yang pertama, order take profit kita akan menjadi order sell limit. Apabila kita memasuki pasaran dengan buy, maka exit keluar pasaran mestilah sell. Oleh kerana take profit kita adalah exit pasaran, maka ia akan menjadi order sell. Dan kerana order sell kita berada di tingkat atas harga pasaran, maka order take profit kita akan menjadi sell limit. Yang kedua, order stop loss kita akan menjadi sell stop. Apabila kita memasuki pasaran dengan order buy, maka exit kita akan menjadi order sell. Oleh kerana stop loss kita berada di bawah harga pasaran, maka order stop loss kita akan menjadi sell stop. Di sini kita seterusnya belajar stop loss dan take profit terhadap sell order. Apabila kita sell market price, kita akan meletakkan TP untuk take profit dan SL untuk stop loss. Yang pertama, order take profit kita akan menjadi order buy limit. Apabila kita memasuki pasaran dengan sell, maka exit keluar pasaran mestilah buy. Oleh kerana take profit kita adalah exit pasaran, maka ia akan jadi order buy. Dan kerana order buy kita berada di bawah harga pasaran, maka order take profit kita akan menjadi buy limit. Yang ketiga, order stop loss kita akan menjadi buy stop. Apabila kita memasuki pasaran dengan order sell, maka exit kita akan jadi order buy. Oleh kerana stop loss kita berada di atas harga pasaran, maka order stop loss kita akan menjadi buy stop. Seterusnya kita akan belajar market depth order book, yang di mana setiap order yang dilakukan oleh para trader akan dimasukkan di dalam broker order book semua order. Semua order buy sell, stop loss dan take profit, di mana stop loss adalah dalam bentuk buy stop atau sell stop, dan take profit adalah buy limit dan juga sell limit. Daripada gambar rajah ni, kita
kita lihat warna merah sini dan biru menunjukkan senarai order yang sedang dilakukan oleh para trader. Semua order adalah dalam bentuk million. Order inilah yang akan menyebabkan price market bergerak. Seterusnya, Oanda Order Book. Selain daripada si trader, anda juga boleh melihat lenggokan order di dalam lembik Oanda. Di page link Oanda ini, pihak broker Oanda secara telus menunjukkan di mana order para klien mereka. Di sini kita dapat melihat senarai order yang dilakukan oleh para klien Oanda. Seterusnya kita akan melihat masalah big trader dan liquidity. Liquidity describes the degree to which an asset or security can be quickly bought or sold in the market without affecting the asset's price. Market liquidity refers to the extent to which a market, such as a country's stock market or a city's real estate market, allows assets to be bought and sold at stable price. Cash is the most liquid asset, while real estate, fine art and collectible are all relatively liquid. Okey, secara ringkasnya, liquidity bermaksud kebolehan membeli sesuatu dengan mudah tanpa menggerakkan harga yang terlalu banyak. Okay, berdasarkan trading rules, if you want to buy, you must find sellers. If you want to sell, you must find buyers. Berdasarkan kepada trading rules, ianya tidak memberi masalah kepada retail trader kerana volume membeli atau jualan yang kecil. Tetapi ia memberi masalah besar kepada big trader atau institute trader kerana volume yang besar. Hi guys, welcome back to my channel. So untuk introduction Forex part 4, saya akan menerangkan beberapa istilah dalam Forex supaya lagi memudahkan kita untuk trading. Jadi pertama yang paling lazim sekali dalam Forex adalah pips. Pips bermaksud nilai perpuluhan terkecil untuk sepasang mata wang. Jadi nilai untuk satu pips adalah bersamaan 0.000010. Bagi pair yang mempunyai JPY sebagai quote, 1 pips bersamaan 0.01. Okay, sebagai contoh, jika harga pair USD dan CHF turun dari 1.01 kepada 1.0, ini bermakna ia telah turun sebanyak 100 pips jika kita tolak titik perpuluhan dia. Jadi tips bagi mengelakkan kekeliruan dalam mengira pips, kita abaikan sahaja desimal kelima, jadi daripada 1.01 kita baca sebagai 1.0100 sahaja. Okey, istilah kedua adalah buy atau long dan sell atau short. Jadi seperti yang kita tahu, pasaran forex bergerak ke atas dan bawah. Anda boleh mengaut untung ketika harga naik, iaitu bullish, maupun turun, bearish. Jadi anda perlu, jika position anda tepat, anda akan meraih untung, profit. Anda perlu close position anda, barulah keuntungan tersebut menjadi milik anda. Jadi ini saya ingin ingatkan, apabila anda buy, jangan tekan butang sell untuk close position. Sama juga dengan sell, jangan tekan button buy untuk close position. Tidak kira sama ada kita buy atau sell, akan terdapat satu butang untuk close position. Kliklah pada button tersebut dan profit atau loss akan jadi milik kita. Okey, yang ketiga adalah ask price, buy or long, dan bid price, sell or short. Jadi apabila kita buy atau long, kita akan buy pada harga S price. Manakala apabila kita short atau sell, kita akan sell pada harga bid. Contoh, ask price untuk
GBP USD adalah 1.425 juta. Manakala bid price adalah 1.4250. Jadi apabila kita buy, kita akan buy pada 1.45 juta. Baik saja position anda dibuka, kita akan dapati harga semasa kita post adalah 1.4250 di mana harga bid, dan kita akan berada dalam keadaan rugi sebanyak 3 pip. Jadi mengapa ini berlaku adalah disebabkan spread. Spread ini adalah disebabkan perbezaan di antara harga bid dan ask. Itu adalah maksud spread. Jadi merujuk kepada contoh tadi, spread bagi GBP USD adalah hasil tolak harga bid dan price, ask price, iaitu 1.4250 juta tolak 1.4250, kita akan dapati sebanyak 3 pips. Dan jika kita sell pula, kita akan sell pada harga bid, iaitu 1.4250. Tapi profit dikira mempandukan harga ask, iaitu 1.425 juta. Okey, seterusnya kita akan belajar istilah profit, loss dan break even, iaitu untung, rugi dan pulangan modal. Jadi untuk position buy, kita akan mendapat untung jika harga akan naik, tapi kita akan rugi jika harga tersebut turun. Okay, sebagai contoh, kita buy pair USD dan CHF di 0.9850, dan 1 jam selepas itu harga naik ke 0.9900. Jadi ini bermakna position kita telah dapat untung sebanyak 50 pip. Jadi untuk position sell pula, kita akan mendapat untung jika price turun, tetapi kita akan rugi jika price naik. Okey, sebagai contoh, jika kita sell AUD USD pada harga 0.6800 dan harga turun selepas 2 jam kepada 0.6700. Jadi ini berarti kita sudah ada profit sebanyak 100 pip. Sebaliknya, jika price terus meningkat ke 0.6900, hal ini akan menyebabkan kita rugi sebanyak 100 pip. Jadi untuk break even, jika harga open position dan harga close position itu sama, kita akan dapat pulangan modal. Contoh, kita buy USD CHF pada harga 1.050 dan bergerak, harga market akan bergerak ke atas dan turun semula pada paras 1050, kita akan mengalami break even, iaitu pulangan modal. Disebabkan harga open dan kita close sama. Inilah yang dinamakan break even, iaitu tidak mempunyai profit atau loss. Okey, seterusnya saya akan menerangkan istilah stop loss, iaitu kita ringkaskan sebagai SL. SL adalah satu paras harga rugi maksimum yang kita sanggup tanggung. Jika price bergerak ke arah yang bertentangan dengan position anda, ia serta kewajipan dan kemestian untuk meminimumkan kerugian kita. Okey, sebagai contohnya, jika kita buy pair New Zealand dollar USD pada harga 0.6400 dan menjangkakan price tidak akan bergerak ke bawah lebih daripada 50 pip, jadi kita akan set SL pada harga 0.6350, iaitu 50 pip ke bawah. Tetapi malangnya price bergerak ke bawah sehingga 200 pip ke 0.6200. Walau bagaimanapun, kita hanya akan mengalami kerugian sebanyak 50 pip sahaja. Dan ini kerana kita akan close position secara automatik pada harga 0.6350 disebabkan kita telah meletakkan stop loss kita pada 50 pip sahaja. Jadi, apa yang berlaku jika kita tidak meletakkan stop loss adalah kita akan mengalami kerugian sebanyak 200 pip. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang istilah target profit. Target profit atau take profit. Ini istilah dulu.
kita guna. Ia adalah paras harga di mana anda mahu broker close position setelah target keuntungan dicapai. Jadi, setelah kita meletakkan satu position buy dan menjangkakan price akan naik, kita akan letakkan take profit supaya dia akan close automatic. Contohnya jika kita sell USD CAD pada 1.4450 dan kita akan menjangkakan price akan turun sebanyak 100 pip ke 1.4350, maka kita set take profit pada 1.4350. Dan jika benar price bergerak mengikut jangkaan kita dan sampai kepada 1.4350, position kita akan ditutup secara automatik pada position ini dan kita akan berjaya meraih profit sebanyak 100 pip. Jadi position atau trade kita boleh buka melalui dua cara, iaitu secara terus daripada market pada harga semasa, iaitu manual entry atau market execution. Ini kita hanya perlu klik buy atau sell dan position anda akan terus dibuka. Ataupun kita perlu menempah harga untuk buy. Ini kita guna istilah pending order. Kita akan meletakkan satu order untuk pasaran harga kita, di mana position anda akan dibuka apabila harga mencecah pending order anda. Jadi pending order ni pula dia terdiri pada dua jenis, iaitu stop order SO dan limit order. Untuk stop order ialah tempahan harga di atas harga semasa jika ingin buy atau stop, dan di bawah harga